Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha khiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ila akhir surah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana salasina. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Ma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan, melimpah curahkan dengan berbagai-bagai nikmat yang kita sedar atau tidak sedar, yang berada dalam sepanjang kehidupan kita daripada kita lahir hinggalah akhir hayat kita. Jadi kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi keizinan untuk kita meneruskan kehidupan kita di bulan yang penuh keberkatan, yang penuh kebesaran, yang mana Allah Taala janjikan dengan berbagai-bagai janjian-janjian, berita-berita yang menggembirakan. Jadi sedar tidak sedar sidang jemaah yang dirahmati Allah Taala, kita berada akhir malam Ramadan, dan malam ni malam yang terakhir kita akan mendirikan solat tarawih. Maknanya esok masih ada puasa tetapi sudah tidak ada tarawih. Jadi tak perlulah nak sembahyang tarawih esok, tambah pula. Jadi malam ni malam akhir. Jadi malam esok kita tukar dengan takbir. Zayyinu a'yadakum bit takbir. Hiasilah hari raya kamu dengan bertakbir. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu orang jikalau dia tahu kelebihan keberkatan yang ada dalam bulan Ramadan ni, lau ya'lamun nas ma fi Ramadan, kalau dia tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan minal yumni wal barakati, daripada keberkatan, tambahnya kebajikan di dunia dan di akhirat, dan juga dia tahu apa yang dapat dalam bulan Ramadan dari segi keuntungan-keuntungan, apa akan berlaku kalau dia tahu nilai, kalau dia nampak nilai. La tamannau, nescaya bercita-citalah mereka itu ayyakuna, bahawa adalah bulan Ramadan itu haulan kamilan, satu haul penuh, setahun yang penuh. Kalau boleh tiap-tiap malam Ramadan, tak mau raya, terus bulan Ramadan sepanjang tahun 12 bulan ialah bulan Ramadan, kalau kita tahu. Tapi disebab kita tak tahulah, itu pun jenuh nak bagi tazkirah tiap-tiap malam, nak bagi tahu, nak ingatkan kita. Tapi kita tidak terkesan dengan tazkirah tadi. Kadang-kadang seronok kita sambut raya. Sebelum masuk Ramadan dah sibuk cari baju raya. Sibuk dah pergi tempah baju raya, langsir raya, besar raya daripada puasa. Kemudian raya pula yang dalam kitab dia sebut berapa hari raya? Berapa malam? 1 hari saja raya. Aidil Fitri ni 1 hari, 1 Syawal, haram puasa. Tapi kita sambut berapa lama? Sebulan. Masya Allah. Sebulan, kadang-kadang terlajak sebulan 1 hari, sebulan 3 hari. Terlajak. Nampak tak? Tu senarai open house sebulan, terlajak masuk bulan Zulkaidah, masuk lagi open house, tak habis. Tu semangat sambut raya lebih daripada semangat kita nak berpuasa. Jadi ni tengok keadaan kita sepatut bulan Ramadan syahrun azim, syahrun mubarakun, bulan yang agung, bulan yang besar.
Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang mana padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nampak tak? Penghulu segala bulan, bulan Ramadan. Ada satu malam menjadi penghulu segala malam, malam Lailatul Qadar. Jadi malam ni malam ganjil satu hari lagi. Satu hari lagi. Mana malam yang kita wal amalu fiha khairun minal amali min alfi syahrin fima siwa laisa lahu lailatul qadri. Jadi kalau kita amal satu malam dalam dalam malam Lailatul Qadar, apa saja amal yang kita buat lebih baik daripada 1000 bulan pada bulan-bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Nilai dia. Jadi malam-malam yang gaji, ada satu malam lagi malam. Kita bersungguh atau tidak pada nak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan kita beribadah kepada Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mungkin dah macam-macam pentazkirah, ustaz-ustaz, guru-guru yang memberi peringatan sesama kita, jadi banyak saya rasa ilmu yang dapat kita kongsi. Jadi kita syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberi taufik hidayah, boleh kita datang ke masjid, ke surau. Dalam kitab Jauharul Mauhub Fadilatul Masajid, kalau tak silap bab dia, dia kata esok manusia ni akan duduk atas titian sirat. Atas titian sirat, maka malaikat halau dia, pergi lalu teruskan perjalanan, jangan berhenti, ni ramai lagi belakang. Jadi manusia duduk atas titian sirat, yang kita dengar dalam kitab-kitab, titian sirat adaku minasyar, lebih halus daripada mata, daripada rambut, lebih halus daripada rambut. Rambut dia belah 7, bayangkan titian sirat. Kita ambil rambut kita selai, cuba kita kerat 2, bahagi 2, boleh tak boleh? Boleh tak boleh bagi 2? Tak boleh. Ini rambut dia belah 7, bayangkan, itulah hakikat titian sirat yang semua manusia akan lalu. Maka apabila malaikat suruh lalu, tak mau, menangis, menjerit manusia, takut kerana apa? Bawah tu api neraka. Kalau jalan tergelincir, tersungkur, jatuh, masuk neraka Allah Ta'ala, tak mau berjalan. Belakang ni ramai lagi. Jadi tiba-tiba datang kenderaan. Jadi mereka naik kenderaan tadi, boleh lalu titian sirat. Apa kenderaan tersebut? Iaitulah masjid-masjid ataupun tempat-tempat sembahyang surau-surau yang pernah mereka hadiri, yang pernah mereka duduk dalam masjid tadi, maka menjadi kenderaan bagi mereka lalu titian sirat. Kelebihan. Jadi tengok suasana, alhamdulillah, kita datang masjid, suasana bulan Ramadan, suasana tarbiyah, jadi mudah kita datang surau, datang masjid. Inilah menjadi saksi, menjadi kenderaan kita di akhirat esok. Jadi istimana dibagi Tuan Haji tadi. Jadi kalau boleh jangan jadikan bulan Ramadan saya bulan kita datang masjid, bulan surau. Allah Ta'ala bukan ada pada bulan Ramadan saja. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang sembah Nabi Muhammad, sungguhnya Nabi Muhammad wafat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang sembah Allah, nescaya Allah Ta'ala hidup, tak mati-mati. Allah Ta'ala ada sentiasa. Jadi bukan bulan Ramadan ni bulan Allah Ta'ala kita nak ibadah, Allah Ta'ala ada ke bulan Ramadan ni saja? Jadi sama saja Ramadan, Syawal, Allah sentiasa ada. Allah ada, tidak bertempat. Jadi kerana apa bulan Ramadan je kita pesta datang masjid? Ni kesilapan kita. Sepatutnya latihan kita, maka sepatut selepas daripada latihan kita akan dapat satu kekuatan, bulan Syawal tu lagi kuat. Tu yang kita nak. Dalam hadis Bukhari, innamal a'malu bil khawatimi, setiap sesungguhnya amal itu dilihat dengan kesudahan dia. Kesudahan, bagaimana kesudahan natijah dia? Kalau baik kesudahan, baiklah amalan kita seterusnya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi jamin ampunan pada malam akhir. Malam akhir daripada Ramadan, Nabi doa, Nabi jamin keampunan. Jadi kita terima kasih kepada pengerusi ataupun jawatan kuasa surau dah atur program-program tazkirah penuh. Esok dijanjikan pula nak bagi CD percuma. Tu semangat tu. Tapi esok datang kerana Allah lah. Datang subuh kerana Allah, jangan datang nak ambil CD. Itu hadiah pemberian Allah. Yang naknya kita datang ibadah perintah Allah sembahyang berjemaah. Nabi kata basyiril masyaina fi zulami ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah.
Berilah berita gembira kepada mereka yang datang ke masjid pada waktu malam yang gelap. Tabsyir, bagilah berita gembira. Berita gembira kena bagi. Siapa? Orang yang berjalan menuju ke rumah Allah Ta'ala waktu malam yang gelap. Subuh gelap, insyak gelap, bagi berita gembira kepada mereka. Fasyhadu lahu bil iman. Nabi kata, saksikan mereka tu dengan iman. Siapa yang datang masjid surah tu ada iman. Nabi suruh saksi dia tu beriman tu. Kalau begitu, orang yang datang surau masjid disaksikan beriman, yang tak datang masjid bagaimana? Ni kita risau ni. Nampak tak? Jadi kita usaha datang masjid. Datang masjid kita duduk iktikaf ibadah. Kemudian kita balik. Tapi ada orang yang duduk, Nabi SAW 10 akhir Ramadan, Nabi tak tidur rumah. Nabi ikat diri dia dalam masjid. 10 akhir tak tidur dengan isteri-isteri dia. 10 malam akhir. Jadi Nabi duduk takarub dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana ni peluang bulan Ramadan yang penuh kebesaran, amalan dilipat kali gandakan, yang doa kita diperkenan, dosa diampunkan. Nabi tak sia-siakan 10 akhir. Tiba-tiba kita sama, kadang-kadang 10 akhir tu lagi slow. Lagi lemah. Yang awal tu penuh, makin lama makin susut, makin kurang. Jadi kita yang tak bersungguh. Jadi apabila begitu, tengok Nabi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala 10 akhir. Tengok semangat kita bagaimana. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita syukur. Jadi terima kasih kepada jawatan kuasa, dibuat pula tazkirah tiap-tiap malam. Nak cari ustaz pun payah. Sungguh saya jumpa orang-orang yang tanggungjawab untuk atur ni, payah dia kata. Tak serupa jadual kuliah biasa, panggil ustaz ni dia dah ada program ni dah ada jadual, kadang-kadang last minute tak jadi nak atur penuh. Saya kadang-kadang satu malam akhir-akhir saya pun sibuk di seberang Perai sana, 5 hari sebelum raya ni saya balik sepenuh masa lah. Satu malam 2-3 tempat panggil. Yang ni ustaz dah huzur, dah nak balik kampung, nak ganti pula, tengok nak atur. Tapi maknanya berjaya juga, penuh program yang diaturkan. Jadi tengok pengurusan, bersusah payah usaha untuk sempurnakan program kita. Jadi kita terima kasih pada jawatan kuasa. Kerana Sayyidina Umar radhiyallahu an dia kata, lau lam takun salah satu asya' fi dunya ma uhibbul hayata fi dunya. Kalau tak ada 3 perkara ni, aku tak suka duduk di dunia. Kalau tak ada 3 perkara ni, tak duduk di dunia, tak hidup pun tak apa, kata dia. Apa dia? Yang pertama, as-saumu fi syiddatil har. Yang pertama, puasa ketika bersangatan panas. Kalau lagi panas, lagi terik, lagi seronok puasa. Kita bagaimana? Kalau boleh hujan bulan Ramadan, kan? Kalau sejuk, sedap, tahu-tahu buka puasa dah. Yang panas pula pergi mandi. Mandi biar sejuk, segar badan kita. Kalau tak cukup dengan air, tu siang duduk rumah pasang kipas pula. Pasang nombor 5 tu nak tercabut kipas. Tak cukup kipas siling, kipas dinding pula pasang. Aircon lagi. Tu. Tak puas hati tu, pergi templer pula berendam dalam air. Nak sejuk. Sayyidina Umar dia kata kalau lagi panas lagi seronok puasa dia. Kita tak mujahadah, ada setengah tempat 20 jam puasa. 20 jam puasa, kita 14 jam je lebih kurang. Tu jadi kita ni mudah. Kemudian yang kedua dia kata wasujudatu lillah, aku suka sujud kepada Allah. Seronok hidup di dunia kerana berpeluang sujud, banyak sujud kepada Allah. Orang yang paling hampir dengan Allah Ta'ala masa dia ialah ketika dia sujud kepada Allah. Fa'aksiru du'a fi sujudikum, banyakkan doa dalam sujud kamu. Kemudian yang ketiga dia kata wa julusu fi khalaqatil ilmi, dan aku suka duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu bersama alim ulama, dengar pengajian, dengar kuliah, dengar tazkirah. Ini yang menyebabkan aku suka duduk di dunia. Jadi kita ni ada peluang ibadah sembahyang, kita ada peluang sembahyang tarawih, kemudian ada pula tazkirah. Ini yang menyeronokkan kita hidup. Kalau bayangkan tiap-tiap hari kita kerja letih balik kerja letih tidur, balik kerja letih tidur, makan pergi jamban. Itu kerja wirid dia. Tak ada mengaji, tidak ada mendengar, tidak ada kuliah agama, seronok ke hidup? Hati kita akan kotor, lemah lama tak nampak dah kebenaran. Ni nak baiki ni hati kita. Jadi Allah Ta'ala tak lihat rupa kita, tak lihat pada tubuh badan kita, tak lihat pada amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum.
Jadi Allah Ta'ala tidak lihat kepada rupa kita cantik ke hodoh ke, Allah Ta'ala yang bagi. Tai lalat dia ada 3 ke ada 5 ke tai lalat dia, Allah Ta'ala tentu dah. Jadi apa Allah Ta'ala nak tengok? Yang cantik ni Allah Ta'ala suka? Tidak. Allah Ta'ala tentu dah muka dia. Jadi kita syukur apa yang ada. Allah Ta'ala tak lihat pada rupa kita. Bukan dengan rupa cantik masuk syurga Allah, tidak. Dan Allah Ta'ala tidak lihat pada amal kita. Amal kita Allah bagi taufik. Kita boleh datang sembahyang, boleh baca Quran, Allah bagi taufik. Kalau Allah Ta'ala tak bagi taufik, kita nak sembahyang tak boleh. Walaupun duduk dalam masjid, walaupun Quran di tangan, walaupun biji tasbih di poket, tak boleh sembahyang. Kerana taufik daripada Allah, kita boleh sembahyang. Jadi Allah Ta'ala tak lihat pada amalan kita, tetapi Allah Ta'ala lihat pada hati-hati kita. Tengok hati kita. Maka bagaimana nak membersihkan hati, bagaimana kita nak sucikan hati? Dengan kuasa zikir, dengan menghati-mati dan dengan ilmu, majlis ilmu. Ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah, di dalam tubuh kita ni ada satu daging yang mana kalau baik daging tadi baik keseluruhannya. Kalau buruklah daging tadi maka buruk sekaliannya. Apa dia? Wahyal al-qalbu, hati kita. Jadi setara mana bersih tak bersih hati kita, kita boleh cek. Bila hati kotor apa berlaku? Bila hati kotor, hati kita kurang baik, kita tidak menyucikan hati kita, maka sifat-sifat yang tak baik datang kehidupan kita. Akhlak yang tak baik akan datang dalam kehidupan kita. Bila hati kotor apa jadi? Dia ada mata, mata jadi apa? Mata jadi keranjang. Bila hati kotor, mata jadi mata keranjang. Hidung ada, hidung jadi hidung belang. Mulut ada, lidah jadi lidah bercabang. Muka ada, jadi muka bertalam. Tu jadi rosak. Rosak kehidupan dia, berubah daripada sifat-sifat kehidupan yang sepatutnya, kehidupan yang baik daripada kehidupan dia. Jadi dengar tazkirah ni cuci hati. Dengar hadis, dengar Quran nak baik.